Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Umar bin Hakim bin Harun. Nombor metrik 049130. Dakwah psikologi dakwah terhadap warga emas. Pendahuluannya, dalam sesebuah masyarakat, pelbagai jenis masalah dan konflik yang wujud seperti tidak mendapati perhatian kerana mereka tidak difahami secara mendalam tentang sifat yang dimiliki oleh seseorang manusia. Sesetengah daripada kalangan tersebut menimbulkan perasaan takut, dan ada pula yang membawa kepada perasaan ingin tahu serta bermacam-macam lagi masalah. Yang sering kita temui adalah perbuatan yang melibatkan psikologi seseorang seperti bertindak mengganas terhadap masyarakat, histeria dan sebagainya. Oleh itu, pengenalan dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu psikologi sangat penting supaya dapat memahami sifat-sifat manusia dan faktor yang mendorong mereka bertindak atau berfikir secara rasional atau tidak rasional. Tajuk yang ingin difokuskan adalah psikologi dakwah kepada warga emas atau tua. Apa itu psikologi? Secara ringkasnya, ia bermaksud kajian jiwa, mental atau rohani manusia. Apa pula itu warga emas? Kerajaan Malaysia mentakrifkan warga tua ataupun warga emas sebagai mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Takrifan 60 tahun ke atas oleh kerajaan ini adalah lebih rendah daripada apa yang ditetapkan oleh WHO, iaitu World Health Organization, iaitu 65 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizi bin Abu Hassan, nombor metrik 048255. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan ciri-ciri warga emas. Jadi menurut Rosfaliza binti Abdul Rahman, antara ciri seorang warga emas ialah pada kebiasaannya mereka akan mengalami kemerosotan fungsi panca indera seperti bau, rasa, dengar, lihat dan sentuh. Kedudukan badan mereka juga akan membongkok sehingga kan ada di antara mereka yang perlu menggunakan penyokong seperti tongkat atau kerusi roda untuk membantu dalam pergerakan mereka. Selain itu, perubahan pada rambut seperti rambut beruban, kedutan pada kulit, pergerakan yang perlahan dan sebagainya. Mereka yang berada pada umur sebegini, kebiasaannya akan hilang separuh daripada kekuatan mereka berbanding pada usia muda yang masih kuat untuk melakukan semua perkara. Seyogianya, warga emas haruslah mengambil peluang untuk melakukan perkara yang menyihatkan tubuh badan pada tahap ini, seperti bersenam, agar dapat mengekalkan keupayaan dan pergerakan mereka akan lebih aktif, seterusnya menghalang daripada mengalami penyakit yang tidak diingini berlaku. Selanjutnya, kekurangan daya penglihatan juga merupakan salah satu ciri yang ada pada seorang warga emas yang menyebabkan mereka merasa kekurangan pada diri mereka, seterusnya memerlukan bantuan daripada pihak lain. Apabila tidak dibantu, mereka akan merasai seperti tidak diperlukan atau akan menyusahkan pihak lain. Akan tetapi, masyarakat perlu memahami kesusahan yang mereka alami, bagaimana ia berlaku dan apakah tindakan yang harus diambil oleh masyarakat dalam membantu golongan warga emas ini. Perkara ini adalah sangat penting kerana ia akan mendedahkan kepada generasi tentang zaman yang akan mereka alami kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Anas Arifuddin bin Ahmad Suhaidi, nombor metrik 048580. InsyaAllah akan menyambung perbincangan kita, iaitu tentang teknik-teknik berdakwah kepada warga emas. Teknik pertama yang efektif untuk berdakwah kepada warga emas ialah teknik katil ke katil. Teknik ini sesuai digunakan oleh seorang pendakwah di rumah orang tua atau di hospital. Teknik ini dijalankan dengan cara berjalan dari katil ke katil, iaitu dari pesakit kepada pesakit,
atau satu sama satu. Tujuannya adalah untuk menanya khabar, bersembang, bercerita tentang masalah, mengetahui emosi pesakit atau saling berkongsi nasihat antara satu sama lain. Seseorang warga emas itu selalunya inginkan seorang untuk mendengar segala isi hati dan luahan mereka. Malah mereka bebas bertanya apa-apa soalan sahaja yang ingin ditanyakan, sama ada hal agama seperti fiqh dan sebagainya. Kerja ini memerlukan kesabaran yang tinggi oleh pendakwah. Malah para pendakwah juga mestilah mempersiapkan diri dari segi ilmu atau kata-kata yang sesuai untuk digunakan semasa berdakwah kepada mereka. Kata-kata dorongan diterapkan agar mereka tahu makna kehidupan dalam erti kata yang sebenar. Para pendakwah juga boleh cuba untuk memperbaiki dan memperkemaskan ilmu fardu ain mereka seperti bab solat, taharah, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Berdasarkan teknik kata ke kata ini, jelaslah bahawa ia dapat memberikan kesan yang efektif kepada pesakit kerana mereka diberikan perhatian secara khusus, sekaligus dapat meningkatkan fahaman agama dan moral secara berperingkat. Khususnya kelas tutorial agama juga teknik yang efektif untuk berdakwah kepada mereka. Terdapat ramai daripada golongan warga emas ini yang timbul kesedaran dalam diri mereka untuk menyiapkan diri menemui kematian. Memandangkan terdapat warga emas yang masih lagi sihat dan mampu untuk belajar, sebagai pendakwah bolehlah menyarankan pihak yang menyelia mereka seperti anak-anak mereka ataupun agensi yang menguruskan rumah-rumah orang tua untuk mengadakan kelas tutorial agama dan kuliah. Kelas ini dilaksanakan adalah untuk mempelajari asas-asas ilmu agama dengan mendalam, contohnya ilmu tentang amalan seharian seperti taharah, solat, dan juga boleh ditambah dengan ilmu agama yang wajib diyakini oleh mereka, oleh kita orang Islam, dan ilmu tasawuf untuk memperbaiki diri orang warga-warga emas tersebut. Di pihak pendakwah pula mesti mempersiapkan diri dengan ilmu usul dan furu' yang mantap, dan juga mesti membuat penyampaian dengan cara hikmah dan mudah difahami oleh warga emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashmal bin Surahman, pelajar Diploma Pengajian Islam dalam Pengurusan Dakwah. Pada hari ini saya akan kongsikan sebuah tajuk yang agak menarik untuk dibincangkan. Tetapi sebelum itu izinkan saya membacakan serangkap pantun. Lain padang, lain belalangnya, lain orang, lain cara dakwahnya. Maka di sini saya akan menerangkan tentang metodologi dakwah terhadap warga emas. Metode yang pertama menggunakan konsep mudah, yaitu menggunakan perkataan dan perbuatan yang mudah difahami oleh sasaran dakwah. Konsep ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa agama Islam itu agama yang mudah dan memudahkan penganutnya. Metode yang kedua menggunakan konsep rahmah dan syafaqah, yaitu pendakwah hendaklah saling berkasih sayang dan mengambil berat tentang sasaran dakwah. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang paling benar dan bertimbang rasa. Kita juga mendapati dalam hampir setiap surah di dalam Al-Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, menunjukkan bahawa agama Islam itu bermula dengan kasih sayang dan rahmat. Selain itu juga Rasulullah SAW tidak menyukai mereka yang membebankan manusia dan tidak mengambil perhatian terhadap keadaan mereka yang berbeza-beza.
Metod yang ketiga, menggunakan konsep hidup sebagai ujian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud Allah menciptakan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Ayat ini menunjukkan bahawa hidup di dunia ini hanyalah sebuah ujian dan kita hendaklah melaluinya dengan usaha dan ikhtiar untuk melakukan yang terbaik agar mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagai kesimpulannya, warga tua merupakan aset negara yang menjadi sumber rujukan utama sejarah dan budaya kepada generasi baharu. Keupayaan fizikal dan mental mereka juga menjadi semakin berkurangan seiring dengan peningkatan usia. Malahan ada di antara mereka yang mengalami tekanan jiwa akibat peristiwa-peristiwa lalu seperti kematian pasangan hidup, diabaikan oleh anak-anak dan sebagainya. Jiwa warga emas ini menjadi sensitif dan memerlukan perhatian yang secukupnya dari anak-anak dan masyarakat. Para pendakwah perlulah memahami ilmu psikologi, terutamanya psikologi terhadap warga emas, untuk menyampaikan dakwah dengan berkesan terhadap golongan ini. Hal ini kerana warga emas merupakan golongan yang sangat sensitif dan mudah tersentuh dengan kata-kata untuk mengajar mereka, kerana bagi mereka sukar untuk menerima pendapat atau pandangan orang muda. Mereka rasa bagai direndah-rendahkan jika para pendakwah tidak mendalami psikologi warga emas terlebih dahulu sebelum berdakwah kepada mereka. Sekian itu daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.